Jadi di Malaysia ini pun tarekat ni dah lama. Kita tengok di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Mufti arwah yang pertama sekali apa dia, Datuk Muhammad Said. Datuk Muhammad Said dia menjadi syekh dalam tarekat Ahmadiyah. Bila beliau meninggal dunia, anaknya Syekh Ahmad Muhammad Said juga menjadi syekh dalam tarekat Ahmadiyah, menyebarkan tarekat Ahmadiyah di Negeri Sembilan. Cucunya Syekh Murtada, Datuk Murtada Haji Ahmad juga menyebarkan tarekat Ahmadiyah dan sekarang masih hidup. Umur lebih kurang dalam 78 tahun atau 79 tahun. Ya, sakit-sakit, selalu sakit masuk hospital. Jadi kita tengok tuan-tuan, sejarah tarekat begitulah. Kalau di Terengganu, Tok Pulau Manis, Tok Kupaluh, mana orang-orang tarekat yang berjasa besar menyebarkan Islam. Kemudian tuan-tuan, dalam masa yang sekarang ni, di Negeri Sembilan tarekat ni dihidupkan semula dengan cara yang praktikal, iaitu Jabatan Mufti pada masa itu, Mufti masih lagi Datuk Murtada Haji Ahmad. Beliau dengan rakan-rakan telah berjaya menggobal enakmen tarekat tasawuf untuk Negeri Sembilan dan berjaya diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sembilan pada akhir tahun 2005. Ini satu-satu negeri di Malaysia yang melindungi, menjaga, mengekalkan dan memperkasakan, menyebarkan ilmu dan amalan tarekat kepada penduduk Negeri Sembilan. Enakmen ini bukan nak melarang, tapi enakmen ini untuk memberi peluang penduduk Negeri Sembilan beramal dengan tarekat tasawuf dengan cara yang betul, dilindungi, dibimbing. Mana-mana yang kurang dibantu. Bantuan keuangan tidak ada, tapi bantuan-bantuan seperti guru, kalau tidak ada tenaga pengajar, dan macam-macam lagi bantuan yang telah disediakan. Kemudian diikutilah Negeri Pahang. Negeri Pahang pun akan mengorak langkah mengadakan enakmen tarekat tasawuf untuk Negeri Pahang, kerana Datuk Mufti dan penasihat undang-undang telah mengisytiharkan dalam satu seminar berkenaan dengan tasawuf tarekat yang diadakan pada akhir tahun lepas. Kebetulan saya sendiri pun dijemput untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk tarekat, kedudukan tarekat dan kepentingannya di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Negeri Terengganu. Negeri Terengganu, ya, tadi saya dah sebutkan, mengadakan seminar pada 23 hari bulan Februari yang lepas. 4 kertas kerja telah dibentangkan. Selain daripada itu tuan-tuan, kalau kita tengok ke belakang sedikit, di zaman tahun 50-an, tahun 60-an, pada masa itu tarekat-tarekat tasawuf ini memang terkenal, tapi dipelopori oleh guru-guru pondok. Guru-guru pondok biasanya memang beramal menyebarkan tarekat kepada murid-muridnya. Jadi tahun 50-an, awal sikit tahun 40-an, ada orang-orang Malaysia ini yang belajar di mana? Belajar di Mekah, di Madinah, belajar Timur Tengah, membawa pahaman baru, pahaman Wahabi. Tapi pada masa itu di Malaysia lebih dikenali dengan pahaman kaum muda. Jadi beberapa ulama yang balik daripada Arab Saudi menulislah rencana di majalah, di Sahabah, mengkritik tentang ilmu dan amalan tarekat ini. Guru-guru pondok yang mengajar tarekat ini dianggap sebagai
alim yang beku, ya, tidak ada apa sumbangan terhadap Islam, beku, berzikir saja dan sebagainya, sehingga tarekat itu di kalimat tarekat itu diejek-ejek, ya, dipersenda. Antaranya mereka ini mempersenda tarekat itu maknanya tarik dan ikat. Tahu tarik? Ikat, tahu. Kita tahu ya, tarik kita tahu, ikat kita tahu. Tapi maksudnya ya, guru-guru tarekat ini yang ada pada masa itu menarik orang ramai jadi muridnya. Bila dah jadi muridnya, diikat supaya terus ikut dia secara taksub, supaya membantu tuan guru itu. Begitu jahat tuan-tuan, ya. Sampai sekarang istilah ini digunakan, ya, tarekat, tarik dan ikat. Masih ada digunakan, ya. Setengah ustaz pun sebut, ajar di masjid macam saya juga. Tuan-tuan, jangan ikut tarekat, nanti kena tarik, kena ikat. Ini jahat. Kemudian kita tengok tuan-tuan, di tahun akhir 50-an, akhir 50-an, awal 60-an, seorang tokoh politik dan ilmuwan, siapa dia? Dr. Burhanuddin Harahap Burhanuddin, yang pernah juga menjadi ketua ketua PAS pada satu masa dulu. Dia juga beramal dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, ya. Beliau telah mengadakan kongres tarekat ni 2 kali, ya, yang akhir pada tahun 60. Dan hasil kongres inilah beliau menulis satu buku yang diberi tajuk Kongres Tarekat se-Malaysia. Dan kita boleh dapati buku ni tentang kongres ni. Jadi pada masa itu beliau dalam kongres itu, dalam ucapan beliau dan dalam buku itu pun beliau ada sebut, beliau sangat-sangat mengharap ahli-ahli tarekat di Malaysia ni, apa juga tarekat, mesti bersatu di bawah satu persatuan, ya. Karena itulah maka orang-orang tarekat, tuan-tuan, cuba menubuhkan persatuan tarekat seperti di Indonesia. Di Indonesia ada yang dinamakan Himpunan Ulama Tarekat Muktabar Indonesia, ya. Di sini nak diadakan orang-orang tarekat ni, ulama tarekat cuba nak mendaftarkan, ya, kesatuan tarekat, tapi tidak berjaya kerana ada halangan-halangan tertentu, ya. Cuma sesudah 55 tahun daripada harapan yang diluahkan oleh Dr. Burhanuddin pada tahun 60, maka pada tahun 2015 ada satu kumpulan orang Islam di Malaysia ini berjaya menubuhkan Persatuan Tarekat Muktabar Malaysia, singkatannya Pertama.